Bagi memberkati majlis, saya menjemput Brother Ahmad Haziq bin Paisan untuk memimpin bacaan doanya pada petang ini. Falyatafaddal mashkura ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran kepada-Mu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan karunia-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun hari ini untuk menjayakan program Durus Hadis Fadilah Ramadan untuk hari yang pertama. Maka Kau mudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang Kau redha, ya Allah. Kurniakanlah ilmu kepada kami, sinarilah hati-hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya Engkau-lah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair diucapkan kepada Brother Ahmad Haziq bin Paisan atas bacaan doa beliau sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, Ramadan merupakan bulan yang penuh kerahmatan dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kelebihan di dalam bulan ini berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Insya-Allah Al-Fadil Ustaz akan mengupas dengan lebih terperinci tentang fadilat-fadilat bulan Ramadan supaya kita lebih semangat dalam memperbanyakkan ibadah dan memanfaatkan bulan ini dengan sebaiknya. Sebelum itu, sukacita saya ingin mengingatkan kepada para peserta sekalian untuk mengajak kawan-kawan yang berada di sekitar sini untuk bersama-sama dengan kita di dalam durus fadilat Ramadan ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Haikal bin Ishaq. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam pengajian Islam, penghususan Quran dan Sunnah di Universiti Hasan Morocco. Kemudian melanjutkan pengajian di peringkat Master dan PhD di International Islamic University Malaysia IIUM. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Haikal bin Ishaq untuk mengupas tajuk kita pada petang ini. Falyatafaddal mashkura ma'jura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah. Baik, terima kasih kepada Tuan MC dan juga kepada Ustaz di atas jemputan untuk program kita pada petang ini. Insyaallah kita akan membaca sebuah kitab yang mulia yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Munziri yang berkaitan dengan tajuk Targhib wa Tarhib. Semoga-moga Targhib wa Tarhib ini adalah satu dorongan dan juga satu nasihat berkaitan dengan amaran untuk kita meneruskan insya-Allah amalan kita dalam berhadapan dalam bulan yang mulia yang kita akan bertemunya pada maghrib ini insya-Allah. Jadi kita memerlukan sedikit persediaan. Baik, Ustaz nak bagi satu perumpamaan berkaitan dengan persediaan ini. Seumpama seperti seseorang yang mempunyai sebuah kereta yang mahal, contoh mempunyai sebuah kereta Mercedes, tapi andainya tidak diisi dengan petrol, pastinya kereta itu tidak mampu bergerak. Seumpama itulah juga kita di dalam meneliti fahaman ataupun berkaitan dengan motivasi daripada targhib wa tarhib, iaitu ancaman dan juga galakan ini, kita memerlukan petrol kita untuk bergerak. Sebagaimana kita sudah mempunyai kenderaan, iaitu ilmu, tapi kita memerlukan galakan motivasi supaya kita dapat meneruskan untuk melaksanakan ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Baik. Kita akan membaca sedikit biodata berkaitan dengan Al-Hafiz Al-Munziri. Baik, Al-Hafiz Al-Munziri. Baik, secara ringkasnya insya-Allah Imam Al-Munziri nama penuhnya adalah Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salamah bin Sa'ad Al-Hafiz Al-Kabir Al-Imam Syekhul Islam Zakiuddin Abu Muhammad Al-Munziri Al-Syami Summa Al-Misri. Ini adalah satu nama yang telah disebutkan daripada Zahabi. Baik, seterusnya kitab ini Targhib wa Tarhib ini juga yang telah dikarang oleh Imam Al-Munziri. Ini adalah sebuah kitab yang ma'ruf, yang dikenali.
dan terdapat apa syarah terhadapnya, dan kalaulah untuk mendapatkan syarah yang lebih mendalam juga boleh rujuk pada yang Ulumuddin sebenarnya, sebab berkaitan dengan hadis-hadis ini juga sebenarnya boleh dirujuk di situ. Juga Imam Nasruddin Albani juga menulis berkaitan kitab ini, kitab sahih, dan juga berkaitan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menulis mukhtasar berkaitan dengan kitab ini. InsyaAllah kita akan meneruskan bacaan, memandangkan kita mempunyai hanya 3 pertemuan untuk menghabiskan fasal ini. Pembacaan yang pertama berkaitan dengan targhib fi siyam Ramadan ihtisaban wa qiyamul lailihi fi Lailatul Qadr wa ma jaa fi fadlihi. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن Majah mukhtasaran. Saya ringkas insyaAllah. Baik, ini adalah hadis yang ma'ruf berkaitan dengan galakan untuk mendirikan malam di dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW menyebut bahawasanya sesiapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan balasan, pastinya diampun ke atasnya apa yang telah berlalu daripada dosanya. Dan sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Di satu riwayat, wa fi riwayat An-Nasa'i menyebutkan, jadi kalau kita rujuk dalam kitab ini, kita akan dapati muallif telah menggolongkan beberapa hadis ni dalam satu bahagian ataupun yang mempunyai makna yang hampir sama, kemudiannya dikelompokkan dengan makna yang hampir sama juga. Jadi berkaitan dengan pembahagian awal di dalam bab targhib ataupun fasal targhib fi siyam Ramadan ini, ihtisaban ini, berkaitan yang pertama adalah mendirikan malam bulan Ramadan dan yang berpuasa sebulan Ramadan. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وفي حديث قتيبة وما تأخر. Okey, di dalam riwayat lain yang berkaitan dengan hadis Qutaibah ditambah pada akhirnya adalah apa yang datang selepasnya. Iaitu diampunkan dosa pada sebelumnya dan juga yang datang selepasnya. Terah berkata penulis Al-Hafiz, انفرد بهذه الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفيان وهو ثقة ثبت وإسناده على شرط صحيح. ورواه أحمد بالزيادة بعد ذكر الصوم بإسناد حسن إلا أن حمادا شك في وصله أو إرساله. Baik, telah berkata Hafiz bersendirian penambahan ini, iaitu pada pengampunan dosa pada selepasnya, iaitu tadi telah kita maklum bahawasanya amalan apabila telah berpuasa dengan penuh iman dan juga mengharapkan ganjaran akan diampunkan dosa pada sebelum dan selepas. Maka di dalam makna selepas ini telah bersorangan Qutaibah bin Sa'id daripada Sufyan, tapi dia adalah seorang yang siqah dan juga sabit di dalam dia punya kedudukannya itu, dipercayai dan boleh dijadikan hujah daripada pendapatnya. Dan sanadnya juga di atas syarat sahih dan telah diriwayatkan Ahmad dengan juga tambahan dengan menyebut selepas daripada penyebutan puasa dengan sanad yang hasan, kecuali Ahmad dia menyangka dia tidak pasti sama ada hadis ini bersambung ataupun tidak. Berkata Khattabi alhu imanan wa ihtisaban, apakah yang dimaksud dengan imanan wa ihtisaban? Okey, iaitu niyatun wa azimatun, iaitu satu niat ataupun satu komitmen, difahami sebagai satu niat ataupun satu kecenderungan untuk melaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Bahwa anna yusawimahu ala tasdiq, iaitu dia berpuasa dengan penuh kepercayaan, dengan niat yang penuh tetap. Okey, iaitu dia kalau bahasa Inggeris conviction lah, berpuasa dengan penuh keyakinan. Wa rubbatu fi sawabihi thayyibatun bihi sawara wala mustaqbil. Dan dia mengharapkan ganjarannya
yang sempurna, yang baik, dengan tidak mempunyai apa-apa, dengan mengharapkan ganjarannya, berasa cukup dengannya dan tidak menganggapnya menyusahkan, dan tidak memanjangkan apa yang tidak sepatutnya. Wala mustaqilun bi siyamihi wala mustatilun bi ayyamihi likai yaqtanim tula ayyamihi bi'azmi sawa. Maksudnya dia mengharapkan ganjarannya yang sempurna. Selesai sikit lah. Alright, minta maaf lah teman-teman, jadi kita nak kena relax sikit. Kalau ada subtulisan tu minta maaf lah, tolong peringatkan Ustaz jugalah. Baik, insyaAllah. Sebenarnya waqala al-Baghawi qauluhu ihtisaban, yang ini mengharapkan ganjaran, ai talaban liwajhillahi ta'ala wa sawabihi, yuqal fulanun yahtasibul akhbar wa yahtasibuha ay yutallibuha. Yang ini berkata juga al-Baghawi, apa yang dimasukkan dengan mengharapkan dengan bersungguh-sungguh ini, iaitu mengharapkan wajah Allah. Kalau kita renung ni, bagaimana ada juga dalam surah Al-Insan, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yuqal fulanun yahtasibul akhbar, yang ini seseorang yang mengharapkan berita. Ataupun seperti mana kata-kata yang kita gunakanlah sebagai pelajar dalam bahasa Arab, iaitu talib. Talib ini apa? Talib ini talab syai', mengharap sesuatu. Jadi yang dimasukkan dengan Baghawi ini, ihtisaban ini adalah mengharapkan, meminta-minta kepada Allah SWT akan ganjarannya yang telah Allah Ta'ala janjikan. Dan sebab-sebab ganjaran ini, permintaan ini adalah mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, wajahnya. Seperti mana dimaklumi mengikut akidah kita, bahwasanya sebaik-baik ganjaran di akhirat nanti adalah apabila kita dapat bertemu dengan Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Sudah ada perbahasan lah kalau tak salah sebelum ni. Berkaitan dengan ini, ada yang menyebut bahawasanya mungkin masuk syurga itu ganjaran yang terbaik, tetapi telah disebutkan bahawasanya pada satu hari nanti di akhirat kelak akan ada satu hari yang telah dikumpulkan semua penduduk syurga untuk bertemu dengan Tuhan, iaitu Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan melihat kita. Dan yang terbaik ganjaran bagi seorang Muslim ini apabila Allah Ta'ala telah reda dengan kita. Allah Ta'ala menyebut bahawasanya Allah Ta'ala reda dengan kita dan kita juga reda dengan Allah Ta'ala. Dan kedudukan ini tidak dicapai melainkan oleh para sahabat radhiyallahu sahaja yang telah mendapatkan kedudukan ini di dunia, radhiyallahu anhum wa radu'an. Sedangkan kita ini belum tentu lagi kedudukan kita di akhirat macam mana. Jadi begitulah kita dalam keadaan berharap-harap agar Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada kita, dan semoga Allah Ta'ala memandang kita di dunia dan juga di akhirat. Dan tanda-tanda Allah Ta'ala memandang kita ini telah ma'ruflah dalam hadis yang telah disebut oleh Nabi SAW. Ma yuridu billahi khair yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, Allah Ta'ala akan beri kefahamannya terhadap agama. Jadi Alhamdulillah kita dalam majlis ini adalah di kalangan orang yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan. Kita menganggapnya begitu. Dalam saat setengah orang mungkin dalam waktu menanti Ramadan ini, mereka sedang berlumba-lumba untuk menyelesaikan keinginan nafsu mereka sebelum sampai Ramadan. Dan kita pula telah dikumpulkan dalam satu majlis-majlis ilmu yang merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Jadi ajaiblah seseorang yang ingin masuk di syurga tidak menyukai tamannya. Logik lah? Tak logik lah kan? Jadi syukur kepada Allah Ta'ala bila kita dihimpunkan di dalam majlis ini. Baik, kembali kepada hadis yang seterusnya. Juga hadis yang hampir sama. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqibu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum bi'azimatin thumma yaqul man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i. Ini juga hadis yang hampir sama dari segi ataupun kita boleh anggap sebagai syawahid. Kalaulah dia sama, kita akan mutaba'ah. Kalau sama daripada syekhnya, kita akan anggap dia satu mutaba'ah kepada hadis yang sebelumnya. Baik, hadis sebelum ini daripada Abu Hurairah, hadis pada ini wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qiyam Ramadan, juga adalah hampir sama. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadana wa 'arafa hududahu wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu an yatahaffadha kaffara ma qablahu. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi wal Baihaqi. Hadis daripada Abi Sa'id al-Khudri menyebut bahwasanya siapa yang berpuasa Ramadan dan dia mengetahui had-hadnya yang patut dia tidak lalui, maka
Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan Allah Ta'ala akan melindunginya dan akan mengampuni dosa-dosanya terdahulu. Baik, seterusnya hadis yang kelima daripada fasal ini. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka syahra ramadhana bi Makkah fa shamahu wa qama minhu ma tayassara kataballahu lahu 100,000 syahri ramadhana fima siwahu wa kataba lahu bi kulli yawmin idqa raqabatin wa bi kulli lailatin idqa raqabatin wa kulli yawmin humalana farasin fi sabilillah wa fi kulli yawmin hasanatan wa fi kulli lailatin hasanatan. Rawahu Ibnu Majah wa la yahduruni al-an sanadahu. Baik, kat sini hadis ini ada perbahasan lah. Ulama berkaitan dengan kedudukan hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini lemah. Tapi kalau kita ambil secara umumnya berkaitan dengan ganjaran yang disebutkan adalah ganjaran berkaitan dengan Ramadan. Menyebutkan kita lalu terjemahannya, iaitu sesiapa yang mendapatkan bulan Ramadan di Mekah dan berpuasa di dalamnya, maka baginya akan dan dia membaca ayat Quran di dalamnya, dan mendirikan puasa di dalamnya, berpuasa di dalamnya dan mendirikannya, baca Al-Quran di dalamnya dan mengamalkan di dalamnya, akan diberikan jalan sebanyak 100,000 ataupun 100,000 seperti mana ganjaran Ramadan, lebih seperti mana bulan-bulan lain lah. Wa katabalahu bi kulli yawmin idqa raqabatin, dia akan dicatatkan padanya setiap siang seperti mana pahala dia membebaskan seorang hamba, dan pada waktu malam juga pahala dia membebaskan seorang hamba. Dan setiap harinya akan diberi ganjaran seperti mana seorang menunggang kuda menuju ke fisabilillah, dan juga pada akhir harinya diberikan kebaikan, dan setiap malamnya diberikan kebaikan. Yang ini adalah ada sedikit perbahasan lah. Ulama ada yang mengatakan hadis ini agak lemah, ataupun ada hadis yang tidak sahih, ataupun yang maudhu' lah dan tertolak. Tapi kalau sebabkan ini juga Al-Hafiz Al-Munziri menyebutkan bahawa dia tidak dapat mendatangkan kat sini waktu pada saat ini adalah sanadnya. Jadi ini adalah satu peringatan yang diberikannya untuk menyemak semula lah berkaitan dengan hadis ini, insyaAllah. Seterusnya, hadis yang ke-6. Dekat. Okey. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati khamsa khisalin, telah diberikan pada umatku 5 keistimewaan fi Ramadan, pada bulan Ramadan, lam tuqtahunna ummatan qablahun, yang tidak diberikan pada umat sebelumnya. Khalafu fami as-saimi atyabu 'inda Allah min rih miski. Mulut atau bau mulut seseorang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan ini lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada bau misk, iaitu bau misk apa? Terjemahan kasturi, masya-Allah. Barakallahu fiik. Bau kasturi. Jadi kalau dari segi bau ni, sesuatu benda tu mungkin boleh jadi subjektif. Ada satu hadis, ini Ustaz tak ingat matanya, menyebutkan tentang seorang yang bertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana Allah Ta'ala akan perjalankan orang di titian sirat dalam keadaan berjalan dengan hidup. Dan Rasulullah SAW menyebut bahawasanya benda ni tak mustahil. Kalau ikut perbahasan pun, kita berkaitan dengan perbahasan syariat ini, dia ada bahasan berkaitan dengan adat, akal dan juga wajib bukan perbahasan pembahagian wajib. Contohlah wajib akli, saya tak ingat bahasan, so dia contoh dari segi adat, sesuatu yang disebut sebagai mukjizat itu adalah amrun khariqun min adah, satu benda yang mencari adat, yang keluar daripada adat. Tapi benda itu dari segi akal, benda itu bukanlah satu benda yang mustahil. Sesuatu benda yang dari segi adatan merupakan satu benda yang mustahil, dari segi akal benda itu mustahil. Tetapi dari segi akal mengatakan bahawasanya dunia ini tiada pencipta adalah satu benda yang mustahil. Akal ini wajib dengan sifat Allah ni untuk wujud, qidam, baqa' ni adalah memerlukan perenungan. Sesuatu yang wujud daripada satu yang tidak ada asalnya. Contoh,
ada memerlukan satu renung dari segi akal. Contoh 10 lebih kecil, 10 lebih besar, lebih kecil daripada satu. Itu satu benda yang tak masuk akal lah. Mungkin ada orang kata bismillah benda ni boleh diubah, tapi itu berkaitan dengan definisi. Kalau ubah definisi boleh lah, tapi kalau ikut logik akal tak logik lah. Sebab apa? Cara kita mendapatkan kewujudan Tuhan ataupun kepercayaan terhadap agama ini dalam Islam ini juga melalui panduan akal yang mendorong kita. Jadi kalau akal tidak boleh digunakan, maka benda itu adalah satu benda yang tak patutlah dalam agama kita ni. Tak logik lah kita katakan. Baik, jadi berkaitan dengan bau ini juga, seandainya Allah Ta'ala boleh menjadikan seseorang berjalan di tengah sirat dengan hidung, maka satu bau itu pun boleh buah menjadi satu yang wangi. Ibarat seorang perempuan yang mengandung, contoh datang mengandung, satu bau yang sebelum ni dia gemar, bau yang dia sangat suka ataupun makanan yang dia sangat sedap makan, tapi bila datang keadaan tersebut, semua tu jadi satu benda yang tidak enak. Sedap-sedap benda yang sebelum ni dia bau busuk, bau tapak kaki ke apa, ataupun bau kasut suaminya tu menjadi satu benda yang enak, contohlah. Tapi ini adalah kuasa Allah Ta'ala untuk mengubah salah satu. Wa tastaghfiru lahumul hitan hatta yuftiru. Dan Allah dan akan berzikirlah seluruh hidupan laut, ikan-ikan, sampailah dia berbuka. Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin junnatahu. Summa yaqul yushiku ibadi as-salihun an yulqu anhum al-ma'unah wa yasiru wa tusaffadu fihi maradatul syayatin. Okey, di sini ayat sebelumnya Allah Ta'ala menyebut bahwasanya hamba-hamba aku di dunia ini dia akan lepas dan dia akan datang, dia akan ingat untuk datang kepadamu. Jadi Allah Ta'ala menghiaskan syurga-syurga dengan seindah-indahnya. Kemudian syaitan juga diikat ataupun diberi satu restriction. Fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi, seperti mana yang tidak dia dapati pada bulan-bulan sebelumnya. Iblis ni diikatlah. Wa yughfaru lahum fi akhir lailah, dan diampunkan badannya pada malam, diberi ampunannya pada lewat akhirnya ataupun malam. Wa qila ya Rasulullah SAW, ahiyya Lailatul Qadar, adakah para sahabat yang bertanya di kalangan yang telah hadir, adakah yang dimasukkan ganjaran-ganjaran ini didapatkan pada malam Lailatul Qadar? Qala la, walakin al-'amila innama yuwaffa ajrahu idza qada 'amalahu. Seseorang menyebut tidak, bahkan seseorang itu apabila dia telah selesai menunaikan tanggungjawabnya akan diberikan ganjarannya. Dan hadis juga adalah hadis yang sama berkaitan dengan hadis yang ke-7, hadis seterusnya juga. Tapi mungkin ada perubahan sikit. Contoh daripada hitan, ikan ini ditukar kepada malaikah. Itulah antara perubahan-perubahan yang berkaitan. Baik, jadi kalau kita renung daripada manfaat hadis ini, kita dapati berapa banyak manfaat yang kita boleh dapatkan. Antaranya, di dalam bulan Ramadan inilah manusia berlumba-lumba untuk mendapatkan kebajikan atau melaksanakan kebajikan. Dan di sini juga manusia kalaulah di tanah Arab ini, sebab tu ini jugalah kadang-kadang orang yang paling kedekut tangannya di tanah ini, di waktu ini juga orang tu akan menjadi sangat yang paling suka bersedekah. Orang yang paling susah kita dapatkan bantuan daripadanya, maka pada bulan ini dia akan menjadi dia akan ubah watak. Jadi ini juga satu renungan pada kita sesungguhnya. Jikalau pada bulan-bulan lain kita melakukan kemaksiatan, pada bulan Ramadan ini juga kita masih boleh melakukan kemaksiatan, maka patutnya perlu ada satu kerisauan di dalam jiwa kita. Seandainya Allah Ta'ala telah matikan hati kita hingga kita tidak dapat menghayati kelebihan di dalam bulan Ramadan ini. Ini juga menunjukkan satu aspek. Ini juga menunjukkan bahawasanya untuk mendirikan satu kebajikan ini memerlukan ahbab ataupun golongan-golongan yang bergerak seiringan. Sebab itu Ramadan ini disebut sebagai satu madrasah, yang mana pada waktu itu setiap orang bergerak menuju kepada kebaikan. Dan setiap orang yang mungkin tidak berapa motivasi untuk melaksanakan kebaikan akan tergerak oleh galakan-galakan para sahabatnya ataupun dengan pemandangan yang di sekeliling yang semua orang melaksanakan kebaikan. Jadi dia akan rasa malu ataupun mungkin dia rasa sebelum ni aku tidak mampu untuk melaksanakan. Tiba-tiba melihat satu perbuatan itu menjadi satu jentikan di hatinya untuk dia melaksanakan kebaikan tersebut. Maka berlumba-lumbalah untuk mengharapkan kebaikan Allah di dalam bulan Ramadan. Okey, hadis yang seterusnya juga yang adalah hadis yang sama.
u'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan lam yu'tihunna Nabiyyun qabli, iaitu tidak diberi pada umat sebelumku sebagaimana yang telah diberi kepada umatku. 5 perkara. Baik, sama juga. Yang pertama adalah yang pertama ini ada pertambahan, amma wahidatun fa innahu idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Allah Ta'ala akan memandang padanya. Ini adalah satu benda yang sangat terbaiklah. Seseorang yang mana apabila kita mengharapkan kecintaannya ataupun kita mengharapkan kasih sayangnya ataupun orang yang sangat kita kasihi, tetapi kalaulah dia tidak memandang kita apabila kita meminta, bercakap padanya, itu merupakan satu bentuk satu bentuk kehampaan yang sangat besar. Seperti mana seorang ibu apabila anaknya telah berlaku dahaga padanya, selagi mana dia masih berbicara ataupun memarahi anaknya, memandang anaknya, itu tanda pada hatinya itu masih ada rasa kasih pada anaknya. Tapi saat mana apabila dia membiarkan seseorang anak itu berkeliaran melakukan kerosakan dan macam-macam lagi, dan apabila anak itu datang padanya dan dia tidak hiraukan, ini adalah satu tanda yang bahayalah, tanda kehampaan seorang ibu ataupun bapa kepada anaknya. Termasuklah kita boleh umpamakan sebagai satu daripada fahaman daripada hadis ini, kelebihan yang paling besar seseorang ni bila Allah Ta'ala melihat dia, bila Allah Ta'ala melihat dia. Sedangkan kita memahami dalam konsep ihsan yang kita baca dalam hadis Jibril, mahwal ihsan, apa yang dimasukkan dengan ihsan, antak budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Seperti mana seseorang yang melakukan ibadat seperti mana dia melihat Allah Ta'ala, dan semuanya kalau lelah dia melihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala melihat dirinya. Itulah konsep ihsan yang sebenar. Dan kalaulah Allah melihat kita ni, kita mengharapkan penglihatan Allah Ta'ala ini dilihatkan dalam keadaan ihsan, bukan dalam keadaan azab. Kalau keadaan azab itu terbaliklah, itu adalah kedudukan yang buruk bagi seseorang. Faman nazarallahu ilaihim lam yu'adzibhu abadan. Ini sambungan hadis. Sesiapa yang Allah Ta'ala melihat padanya, dia tidak akan diberi azab selama-lamanya. Wa amma saniyatu, dan yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu 'inda Allah min rihil misk. Sebenarnya yang sama seperti tadi, seseorang yang puasa, ganjaran yang kedua, mulutnya berwangi daripada kasturi. Wa amma salisatu fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin. Gantian pada hitan tadi, ikan, ini hadis ini menyebut malaikat. Kemudian wa amma rabi'atu, yang keempat, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu. Jadi jumlah kat atas ni tak tahu ada salah, jumlah ni perisai. Mana tadi? Fayaqul wa amma rabi'atu fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi fatazayyani li'ibadi aw syaka'an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Yang keempat, Allah Ta'ala minta agar syurga menghiaskan secantik-cantiknya untuk menerima hamba-hambanya yang telah berpenantan di dunia ini. Dan kita fahamilah, ini juga terkait dengan hadis lain, bahwasanya kedudukan orang Islam ini di dunia ini seumpama keadaannya berada di penjara. Maksudnya dia terikat. Dia bukanlah maksud dia terseksa teruk, tapi yang dimasukkan adalah seperti terikat. Dan keadaan seorang yang bukan Muslim ini ataupun kafir di dunia ini seperti di syurga. Dia boleh buat apa saja yang dia nak. Begitulah, maka di akhirnya keadilan penderitaan yang dialami di dunia ini akan diberi balasannya di akhirat dengan ganjaran syurga. Wa amal khamisatu, dan yang kelima, fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Pada perakhiran malam Allah Ta'ala akan mengampunkan keseluruhannya. Faqala rajulun minal qaum, dan ada seseorang daripada yang telah hadir itu telah bertanya, ahya lailatul qadar, adakah yang dimasukkan itu malam Lailatul Qadar, berkaitan dengan malam tersebut. Faqala Rasulullah SAW telah berkata, faqala Rasulullah SAW berkata, la alam tara ila al-ummal ya'maluna fa idza faraghu min a'malihim waffu wujuhum. Rasulullah menyebut bahasanya, adakah kamu tidak melihat bahasanya seorang bekerja, apabila dia telah selesai melaksanakan pekerjaannya, pastinya dia akan diberikan ganjaran ataupun gaji berdasarkan apa yang telah dia usahakan. Ini rawahu Baihaqi wa isnaduhu maqarraba aslahu mimma qablahu. Ini lebih sahihlah daripada yang sebelumnya.
Kalau ikut dua-dua hadis ni kedudukannya naif lah, tapi dua-duanya saling membantu. Adalah syawahid antara satu sama lain. Dan telah berkata Al-Hafiz, wa taqaddama ahaditsu katsira katakan fi kitab as-salah wa kitab az-zakah tadullu ala fadli shaumi Ramadan falam tu'idha li kasratiha faman arada syai'an min dhalika falyuraji'u mazanahu. Yang telah terkata penulis ini telah terdahulu hadis-hadis yang banyak berkaitan dengan kitab kitab solat, kitab zakah yang menunjukkan tentang kelebihan berpuasa Ramadan ini, dan tidaklah kita perlu mengulanginya disebabkan banyaknya dalil-dalil ini. Siapa yang inginkan sesuatu daripadanya hendaklah diperbaiki dia punya kehidupan ataupun susunan hidupnya. Okey. Nak terus lagi. Okay. Hadis seterusnya. Hadis ke-9. Wa an Ka'bin Ibnu Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhduru al-minbara. Daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah SAW, hadirlah di dalam mimbar, datanglah ke mimbar ini, fahadarna, dan kami pun telah datang. Falamma irtaqa darajatan qal, setelah mana Rasulullah naik satu tangga, Rasulullah SAW berkata amin. Falamma irtaqa ad-darajat ats-tsaniyah, bila naik satu lagi nak tangga yang kedua, Rasulullah SAW kata qala amin. Falamma irtaqa ad-darajat ats-tsalitsah, bila naik satu lagi nak tangga yang ketiga, qala amin. Falamma nazala, setelah mana Rasulullah turun, qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na, telah kami dengar, minka, kepada kamu al-yaum, pada hari ini, syai'an, sesuatu, ma kunna nasma'uhu, sesuatu yang tidak kami pernah dengar sebelum ini. Qala, berkata Rasulullah SAW, inna Jibrila alaihi salamu aradali, telah datang Jibril, telah memberitahu padaku, menunjukkan padaku sesuatu. Faqala, ba'uda man adraka ramadana falam yughfar lahu, telah berkata bahawasanya dijauhkan ataupun disimpangkan siapa yang telah datang padanya Ramadan, tapi tidak diampun padanya, Qultu amin, maka aku telah berkata, aku telah mengaminkan doa tersebut. Falamma raqitu ats-tsaniyata, selama aku naik yang kedua, qala Rasulullah SAW, telah kata Rasulullah SAW, ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alaika, telah berkata Jibril AS kepada Rasulullah SAW, disimpangkan ataupun ada dalam hadis lain celakalah ataupun binasalah sesiapa yang telah disebutkan di namamu, tapi tidak menjawab salam ke atasmu. Faqultu amin, maka aku telah mengaminkannya. Falamma ruqitu tsalitsata, telah aku naik tangga ketiga, qala Rasulullah telah berkata, ba'uda man adraka abawaihi al-kibaru andahu, telah celakalah ataupun jauhkan, simpangkan daripada mereka ini seorang yang telah mempunyai seorang ibu bapa yang telah sampai, telah sampai pada umur tua pada sisinya, ada huma ataupun salah seorang daripadanya, falam yudkhilahu al-jannata, dan tidak menyebabkan benda ini, kedua ibu bapanya ini tidak menyebabkan ini dengan baktinya kepada kedua ibu bapanya itu untuk dia masuk ke dalam syurga. Qultu amin. Rawahul Hakim wa qala sahih isnad. Dua hadisnya hampir bersamaan dengan hadis seterusnya. Jadi daripada hadis ini apa yang kita dapati bahawasanya di sini menerangkan tentang kepentingan untuk sentiasa dalam keadaan kebaikan di dalam bulan Ramadan dan untuk mendirikan syiar Ramadan ini. Jadi dalam satu penghinaan ataupun satu celaan untuk seseorang apabila telah sampai dalam Ramadan tapi dia tidak mempunyai satu perasaan untuk memuliakan bulan tersebut ataupun daripada satu syiar daripada syiar Islam, bahkan dia membawa kerosakan pada bulan tersebut. Itulah satu kecelakaan lah bagi seseorang Muslim. Kemudian kita dapat dua lagi manfaat daripada hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan salawat atas Nabi. Salawat atas Nabi ini adalah tanda mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Seseorang yang menyertai Nabi SAW, maka dia perlu bersalawat kepadanya seperti mana yang telah Allah dan para malaikat lakukan. Seterusnya yang kita terakhir adalah berkaitan dengan melakukan kebajikan kepada kedua ibu bapa. Kerana kedua orang ibu bapa ini, mereka ni adalah orang telah mengasihi kita sejak waktu kecil. Jadi apabila
mereka telah tua, maka terdapat banyak peluang-peluang amalan untuk kita melakukan kepada keduanya. Hingga kan telah dikatakan bahawa berkhidmat kepada ibu bapa ni lebih utama. Seperti contoh, ada orang yang mungkin asal keberatan dalam hidupnya, mereka tidak dapat pergi untuk solat berjemaah, mereka tidak dapat pergi untuk majlis ilmu, tapi di sisi mereka menjadi seseorang ibu yang tua yang mungkin dia boleh berkhidmat terhadapnya, yang dan di situ mereka mempunyai para wali yang di sisinya, dengan doanya Allah Ta'ala kabulkan. Tak perlulah dia nak pergi ke mana-mana tempat pun, hantarkan dia cukup dengan sekadar minta doa kepada kedua ibu bapanya, maka wali ini mempunyai dosa yang lebih masin daripada yang makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini. Maka ambillah kebaikan ini dan sayangilah kedua ibu bapa. Umpama seorang anak kecil, apabila dia datang kepada bapaknya, dia tarik rambut. Contohlah kita ada anak saudara ke apa, datang tarik rambut ke, datang cubit kita ke, adakah kita marah padanya? Tak marah kan? Tapi kalau kawan kita buat, kita marah tak? Marah. Sebab apa? Apa beza dia? Sebab kasih sayang kita tu lebih kepada anak kecil tu, pada anak saudara kita, pada mak ayah kita. Mungkin kita perlu renung balik, betul-betul kita mengasihi tak kedua ibu bapa kita. Kalaulah mereka melaksanakan satu perkara dan kita tidak dapat memaafkan perkara tersebut, seumpama mereka apabila melihat kita melakukan satu perkara yang menyakitkan hati mereka boleh maafkan kita, disebabkan rasa kasihnya itu, insya-Allah. Jadi saya itu insya-Allah sedikit kita akan teruskan kuliah Hasan, insya-Allah kita dapat manfaat dari pembacaan ini, dan kita akan ada sesi Q&A, insya-Allah, soalan. Astagfirullahaladzim, insya-Allah. Jazakallah khairan jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haikal bin Ishaq di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat dan juga membuka mata dan minda dan juga hati kita. Semoga menghidupkan hati-hati kita sebelum menyambut Ramadan sebentar saja lagi, insya-Allah. Jadi sekarang kita telah sampai ke sesi Q&A. Jadi kalau ada apa-apa persoalan atau kemusykilan, para hadirin boleh ajukan terus soalan kepada Ustaz. Jadi saya membuka ruang ini kepada para peserta yang berada di Syafi'i Conference Room, dan seterusnya satu soalan akan diberikan daripada para peserta yang berada di dalam Google Meet. So dipersilakan kepada para peserta untuk bertanya soalan kepada Ustaz. Silakan. Salam. Dari sini Fajar Berdua Kerasunnah. Saya ada soalan tentang hadis 1423. Itu kan ada hadis diperselisihkan statement dekat kitab ni maudhu'. Tapi kenapa Imam Mahathir memasukkan dalam kitab ni? Okey, soalan yang baik. Dia ada perbahasan lah berkaitan dengan perbezaan ulama berkaitan dengan satu-satu hadis. Hadis tadi, hadis berkaitan apa? 14. Kita tutup pula. Okey. Baik. Walaupun dia menyebutkan tentang berkaitan dengan hadis ini, tapi saya kena rujuk pada sama ada syawahid lain yang mendukung hadis ini. Tapi kedudukan hadis ini memang dimaklumkan oleh dia mengambil satu tanggungjawab penulis. Maklumkan bahawasanya dia tidak dapat mendatangkan riwayat di bawah itu. Dia disebutkan wala yahdurni al-an sanadahu. Maksudnya dia tidak dapat mendatangkan padanya sanad. Jadi satu peringatan untuk kita apabila melihat pada hadis ini, untuk kita rujuk semula. Dan kebiasaan orang menulis ini, dia akan tulislah berkaitan apa yang ada dalam fikirannya, berkaitan dengan apa-apa tulisan. Dan dia akan meletakkan bagaimana kita belajar tentang ulum hadis lah. Kalau ada hadis tu yang mungkin lemah atau hadis tu yang mungkar, kena maklumkan benda tu. Mungkin sekadar peringatan, dan mungkin juga kita boleh gunakan tu, orang yang baca itu kena ambil cakna untuk rujuk balik apa yang disebutkan itu. Cakap itulah. Dia ada kaedah juga ni. Kalau Muziri punya kaedah ni, sebab ada hadis-hadisnya yang lemah, ada yang persoalkan mengapa menggunakan hadis lemah. Dia melihat kepada banyak syawahid lah juga sebenarnya berkaitan dengan satu hadis ini. Ada satu paper yang buat bahasan tentang ni. Kalau nak bahas tu, ambil masa sikit lah. Terima kasih kepada Ustaz atas jawapan yang diberikan yang diajukan oleh saudara kini sebentar saja tadi. Dan seterusnya saya persilakan soalan daripada kawan-kawan yang berada di Google ni. Mungkin ada soalan boleh terus tulis ataupun boleh terus
unmute mic dan ajukan soalan. Jadi saya kira tiada persoalan yang lain lagi. Maka dengan itu terima kasih saya ucapkan kepada Fadil Ustaz Haikal di atas jawapan yang diberikan sebentar saja tadi. Dan Alhamdulillah kini selesai sudah sesi soal jawab kita, sekaligus mengakhiri program kita pada sesi yang pertama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi atas kesudian Ustaz untuk bersama dengan kami pada petang ini. Semoga Ustaz sentiasa dirahmati dan dikurniakan kesihatan baik untuk semua dan terus menyebarkan mutiara ilmu hadis kepada kita semua. Amin insya-Allah. Saya mewakili komiti program ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua atas kesudian untuk hadir bersama pada program kita pada petang ini. Kami juga ingin memohon maaf atas kesebaran kekurangan sepanjang sesi ini berlangsung. Sebelum majlis melakukan tirai, para peserta diingatkan untuk mengisi evaluation form dan juga attendance form yang dapat di ruangan komen dan juga di slide yang dipaparkan di hadapan anda semua. Maka dengan itu kita tutup majlis kita dengan surah Al-As dan tasbih berqaul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haikal dan terima kasih kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan insya-Allah. Amin.